Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian. Bagaimana keadaan anda hari ini? Pastinya berada dalam keadaan sihat hendaknya, insya-Allah. Baik anak-anak, boleh bersedia dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Keluarkan kitab pendidikan muamalat. Okey, pelajaran 3. Hari ini kita nak sambung pelajaran al-hiyar. Apa yang dikatakan sebagai pengertian al-hiyar? Hiyar ini ialah pilihan ataupun suatu pilihan sama ada jadi beli ataupun tidak. Ia rujuk kepada apa? Okey, untuk pengetahuan anak-anak, situasi ini biasanya dikaitkan dengan sesi jual beli. Tak kisah anda nak beli barang, mainan, barang keperluan harian, melibatkan makanan, pakaian atau apa sahaja. Pastinya ada sesi akad jual beli. Tuan, saya ingin beli barang ni, berapa harga? Sini. Okeylah, saya jual. Okey, saya beli ya, saya jual. Begitulah, ada akadnya. Dalam tempoh sesi jual beli tersebut, pastinya ada permintaan ataupun kita panggil sebagai beberapa isu. Isunya apa dia? Dia berhak untuk membuat pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk membeli barang tersebut ataupun tak jadi teruskan membeli. Ya, okey, beli barang ataupun beberapa perkara lah. Okey, tak ada masalah. Baik, kita rujuk dekat sini. Itu adalah pengertian al-hiyar. Okey, yang mana merujuk kepada jual jadi beli ataupun tidak jadi beli. Okey. Dia ini ada 3 jenisnya, iaitu yang pertama hiyar majlis, hiyar syarat, okey, hiyar ghaib. Baik, kita tengok dekat sini yang pertama, hiyar majlis. Hiyar majlis ini berlaku apabila pihak penjual dan pembeli. Okey, mesti ada penjual dan pembeli, tak boleh ada penjual saja. Tak boleh juga ada pembeli saja. Kena ada pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Ada penerima, okey, dan yang memberi. Begitulah. Okey, kena ada 2 pihak. Yang pertama, masih belum memutuskan sama ada ingin meneruskan jual beli atau sebaliknya. Okey, dia masih terfikir-fikirlah. Bahasa yang paling mudah, masih lagi terfikir-fikir sama ada nak teruskan jual beli ataupun tidak. Itu hak customer lah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok dekat sini, yang kedua-dua pihak masih berada di tempat jual beli. Kalau jual beli tu ataupun sesi jual beli tersebut, tawar-menawar tersebut dan sebagainya berada dekat kedai. Kedai lah tempatnya. Kalau mungkin agaknya jumpa dekat mana-mana, dia jual barang dekat rumah dia, itulah tempatnya. Okey, yang penting berada di situ. Kalau satu dekat Melaka, satu dekat KL, dia ada sedikit kesukaran, tak masuk dalam hiyar majlis. Okey. Bagaimana pula kalau kita cakap gugur hak hiyar majlis? Gugur hak ni maksudnya tak layak. Dia dah tak layak dalam hiyar majlis ini. Yang pertama, apabila kedua-dua pihak sudah memutuskan untuk meneruskan jual beli. Ceritanya dekat sini, artinya tadi tu hiyar ini maksudnya tak jadi beli. Okey, tengok atas ni. Sama ada jadi beli ataupun tidak. Sekarang dia masuk bab yang tak jadi beli. Bila kata kedua-dua pihak ini bukan tak jadi beli, bila kita cakap gugur hak ni maksudnya tak layak masuk dalam hiyar majlis. Apabila kedua-dua pihak sudah memutuskan untuk meneruskan jual beli, maka dia gugur kelayakannya. Yang kedua, apabila salah seorang ataupun kedua-dua berpisah dan meninggalkan majlis akad jual beli, sekalipun terlupa ataupun jahil. Kita rujuk dekat sini, macam tadi kesnya, satu dekat KL, satu dekat Johor dan sebagainya. So tak boleh, itu gugur haknya. Okey, dia mesti dalam keadaan majlis ni, maksudnya dalam majlis, maksudnya di dalam kawasan tu, dalam tempat tu, dalam situasi tersebut. Begitu. Seterusnya, baik, syarat ini merujuk kepada apa?
apabila pihak penjual dan pembeli ada meletakkan syarat. Nampak? Hiyar syarat ini apa? Dia mesti letak syarat. Tadi hiyar majlis, mesti dalam majlis tersebut. Majlisnya apa? Dalam situasi jual beli. Hiyar syarat ni dia letak syarat. Dalam jual beli, hukumnya harus dengan syarat-syarat berikut. Dengar Yang pertama, tidak melebihi 3 hari. Ni antara syarat-syarat yang diletakkan tau. Yang kedua, bukan jual beli barang yang boleh berlaku riba kepadanya seperti emas. Tiga, bukan jualan secara tempahan. Kalau tempahan pun tak boleh masuk dalam syarat ni. Syarat. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok yang kedua. Status pemilikan barang yang ada padanya hiyar syarat. Yang pertama, kalau dia ini dah beli barang dalam hiyar syarat, maka menjadi milik pihak yang meletakkan syarat, sepanjang tempoh hiyar. Dalam tempoh perjanjian tu ataupun kita panggil sebagai upacara ataupun kita panggil sebagai proses tersebut masih lagi menjadi milik pihak yang meletakkan syarat. Kalau yang jual tu ataupun dia wakil, dialah dia punya punya milik. Tawakuf iaitu tangguh tidak menjadi milik mana-mana pihak jika kedua-kedua penjual dan pembeli ada meletakkan syarat sama ada meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Bermakna dia ni tangguh lah, tawakuf. Dia hold dulu. Dia bagi satu tempoh masa barulah dia decide. Ibaratnya begitulah. Yang ketiga, dalam tempoh hiyar barang menjadi milik pembeli sekiranya dalam tempoh hiyar ini dia jadi barang milik pembeli sekiranya pembeli bersetuju untuk membeli atau menyewakan atau mewakafkan barang tersebut kepada pihak lain. Dia dah deal lah. Ataupun dia dah nyatakan begini-begini syaratnya. Dia dah nyatakan aku janjinya. Dia dah katakan dia punya kontraknya dengan jelas dan nyata. Inilah dia termasuk dengan nombor 3 ataupun ta ni tadi. Baik. Dalam tempoh hiyar barang menjadi milik penjual sekiranya pembeli tidak jadi membeli. Saya ulang dalam tempoh hiyar ini barang menjadi milik penjual sekiranya pembeli tidak jadi membeli atau penjual menyewakan ataupun mewakafkan barang tersebut kepada orang lain. Mudahnya awak nak faham, selagi mana orang tu dia nak jual kepada orang lain, walaupun dia dah kata saya booking dululah, saya deal dululah, apalah gini-gini gedabuk-gedabuk, saya nak tengok dulu, dia masih lagi atas hak milik pemilik asal, orang yang nak jual tu. Sebab tu barang dia. Ataupun contohnya mewakilkan dan sebagainya, masih lagi owner yang pertama punya barang ataupun pemilik dia. Selesai semua barulah dah nyatakan, dah dibayar duitnya dan sebagainya, setuju, barulah pindah milik. Selagi mana belum ada lafaz-lafaz yang tertentu ataupun proses yang sempurna, maka penjual itu masih lagi hak milik dia, maka dia berhaklah nak jual kepada orang lain, atau mungkin dia nak sewakan dan sebagainya. Dia nak wakafkan barang dia, tak ada masalah. Itu hak dia, kita tak boleh nak kacau lah. Seterusnya kita tengok hiyar yang ketiga, hiyar ghaib. Hiyar ghaib ini berlaku apabila terdapat kecacatan atau kerosakan pada barang jualan atau nilaian harga dan hanya diketahui setelah berlaku akad jual beli.
Yang kedua, contohnya ataupun kita tengok dekat sini, buku yang dibeli didapati helaian muka suratnya ada yang hilang dan rosak atau makanan yang telah tamat tempoh. Benda ini bermakna kita beli dengan harapan ianya sempurna tapi rupa-rupanya rosak. Okey. Nampak berlaku sesuatu kerosakan lah. Kalau makanan tadi rosak, buku dan sebagainya ataupun barang-barang rosak. So jadi dia tak sempurna. Okey. Dah beli rasa macam sempurna, dah beli dah bawa balik dah tukar hak milik dan sebagainya, rupanya tak elok. Inilah termasuk dalam hiar yang ketiga ini. Sekiranya didapati kecacatan atau kerosakan, pembeli harus memulangkan kembali barang yang dibeli dengan syarat boleh pulang balik kepada pihak penjual tadi tu. Pembeli boleh pulang balik atau membuat aduan nak minta bagaimana penjelasan ataupun minta ganti rugi dan sebagainya kepada pihak asal dengan syarat. Yang pertama, yang pertama, dipulangkan dengan secepat mungkin. Kalau beli barang sekarang, awak beli dekat DIY ataupun dekat mana-mana, kena pulang barang cepat-cepat. Dia akan cakap, kalau rosak ataupun beli barang ni tiba-tiba tak muat baju ni, awak boleh bawa resit, pulang kepada kami dalam tempoh 3 hari. Begitulah. Lepas 3 hari tak boleh. Ibaratnya sama. So, jadi jangan lama-lama sangat. Pastikan dengan segera. Kalau bab makanan pun sama. Kalau lama-lama, lagilah bertambah rosak, tak boleh makan, membazir dan sebagainya. Kalau pakaian ataupun barang-barang lain pun sama juga, kena segera. Sebab itu kalau anda beli barang, contoh barang-barang elektrik dan sebagainya, kena try test dulu. Kalau makanan, kena tengok dulu dia punya bila due date dia. Contohnya begitu. Kalau baju, kena try test dulu. Dah balik tiba-tiba pakai koyak ataupun tak muat, so boleh pulang lah. Ibaratnya begitu. Okey. Kalau peralatan elektrik trace tak hidup, dia ada waranti. Waranti itulah kena pulang. Contohnya begitu. Okey. Ini penting sebab kita nak tahu hak kita sebagai pengguna. Serta juga tak nak ada unsur-unsur penipuan. Baik, seterusnya keyword dia tadi tu pulang dengan sekadar segera ataupun secepat mungkin. Yang kedua, membawa saksi yang mengesahkan pengakuannya. Dia ini, contoh saya beli basikal rosak ataupun saya beli laptop rosak, so saya pulang. Ada saksi nampak ataupun kawan saya nampak, keluarga saya nampak bahawa dia dah try barang ni memang tak boleh hidup. So kita menang kes. Contohnya begitu. Kalau makanan pula, bawa tunjuk, puan tengok ni, lepas tu ada customer lain ke ataupun dia tu tengok, ni dah tamat tempoh, saya nak minta ganti. Nyata. Tak boleh awak wakilkan dan sebagainya tanpa ada sebab-sebab yang munasabah. Kena pergi, pastikan ada bukti-bukti. Tak nak ada unsur penipuan. Contohnya begitu. Tidak menggunakan barang itu setelah diketahui ketahui kerosakannya. Contoh, dah tahu TV tu rosak, tak try juga betulkan sendiri semuanya. So kita nanti dah buka apa semua, dia dah jadi satu isu lain. Jadi kalau kata nampak sesuatu perkara itu, barang itu, makanan itu rosak, terus cepat-cepat pulang, biar kita dapat pembelaan. Pihak penjual ini dia akan bertanggungjawab membuat gantian. Kalaulah awak guna juga, nanti mungkin memudaratkan ataupun nanti orang tu nanti nak bagi balik ganti rugi dah tak sah ataupun tak layak. So kita tak nak isu begitu. Seterusnya, sekiranya berlaku pertikaian tentang hiar ini, maka pengakuan penjual sama ada berlaku sebelum jualan atau selepasnya hendaklah diterima dengan sumpahnya. Nampak? Kalaulah contoh
dia pun tak puas hati. Contoh awak ni kata begini-begini, dia kata saya dah jual yang terbaik, tapi awak pulangkan balik, awak kata barangnya rosak dan sebagainya, takut apa-apa isu, boleh buat pengakuan dan boleh bersumpah. Tapi biasa kita tidaklah sampai gaduh-gaduh, masuk balai polis, tak ada sumpah dan sebagainya. Kita cuba berikan pengakuan yang benar-benar semata-mata. Kalaulah kes tu kes berat ataupun jual beli tu barang-barang yang besar, masuk mahkamah, ada akuan, bersumpah. Begitulah.